Bismillahirrahmanirrahim. Thumma a'lam ba'da hadza at-taqsim anna al-khatir alladhi min qibalillahi ta'ala ibtida'an qad yakunu bi khairin ikraman wa ilzaman lil hujjati. Thumma, kemudian, kali lagi, ai ba'da an arafta annal khawatira arba'atu aqsamin. Sekali lagi, thumma ai ba'da an arafta annal khawatira arba'atu aqsamin. Selepas daripada itu, yakni selepas daripada engkau mengetahui annal khawatira, akan bahasa khawatir saat itu arba'atu aqsam, adanya 4 bahagian. Yang pertama dikatakan khatir semata-matanya tidak cak, agak panggil timbul sekaligus patut ragi ataupun timbul daripada setuju hawa nafsu, tuju dengan orang panggil hawa nafsu, ya Allah Ta'ala jadi dalam tabiat manusia, itu yang dikatakan hawa nafsi. Dan satu lagi orang panggil ilham, dan satu lagi panggil waswasah. Nah, tengok, i'lam ba'da hazat taksim, ketahui engkau ya ayyuhar rajul, wahai seorang laki-laki, yang bersungguhlah ia pada ibadat, pada persembahan dan ibadat kepada Allah. Tak situ tak apa. I'lam ayyuhar rajul, wahai lelaki, ataupun ya talibal khalasi fil ibadah, wahai orang yang duk tutup cari kelepasan dan kesucian pada ibadat. Ba'da hazat taksim, selepas pada ini bahagian, annal khatiral ladzi min qibalillahi ta'ala, bahawa setelitase dia panggil, dah sebab apa panggil telitase, litirabiha, kerana bergelombangnya, kerana berubahnya, duk tergelar timur, satu ketika ya timur, lepas tu satu ketika ya ragi, satu ketika ya timur pula. Mula-mula duk mikir kau, nak semaya, ataupun nak baca Quran, lepas tu ya hilang lagi pula, ya timur semula pula, atau panggil khatir litirabiha. Annal khatira maf'ul, jumlah maf'ul bagi i'lam. Jumlah anna tu maf'ul. Annal khatira, akan bawa khatir, yakni telitase, perkara datang hati, benda duk timbul menggelar, benda yang kita duk tersilah. Dia panggil benar, kita nampak begitu, nampak begini dalam otak kepala kita, dalam zihn kita ni. Alladhi min qibalillahi ta'ala ibtida'an. Yang mana? Sabata. Alladhi sabata, yang sabitlah ia khatir, min qibalillahi ta'ala, daripada pihak Allah. Khatir yang telitase, yang datang daripada pihak Allah subhanahu wa ta'ala ni. Apa dia? Ibtida'an, yakni pada permulaan. Qad yakunu, terkadang adalah ia khatir ataupun ya allazi ni bi khairin. Orang panggil terkadang tu adalah dia tu baik. Perkara tu perkara kebajikan yang timbul dalam hati kita ialah perkara yang baik. Kenapa Allah Ta'ala timbulkan ke dalam hati kita, tersilar dalam hati kita, tergambar dalam hati kita, terkadang perkara tu baik? Kenapa? Ikraman. Kenapa Allah Ta'ala menimbul benda tu? Ikraman, kerana nak memulia oleh Allah, kerana Tuhan nak memulia kepada hamba dia, dan kerana Allah Ta'ala nak memulia kepada hamba-Nya dan pula kepada ni manusia ni. Apabila Tuhan timbulkan telita saya baik, mana bahasa nak semaya qiyamul lail malam ni, bahasa nak baca Quran selepas pada qiyamul lail, maka timbulkan perasaan ini, timbulkan telita saya ini daripada pihak Allah, terkadang baik. Ya, kenapa? Kerana Tuhan nak memuliakan bagi hamba-Nya ataupun bagi apa? Bagi hamba Allah Ta'ala. Wa ilzaman lil hujjati, dan kerana Tuhan nak mempelazimi dan nak menetapi akan hamba tu untuk berhujahnya, untuk berdalilnya, dengan syaitan, dengan yang lain daripada itu, sebagai jadi hujah dan sebagai jadi dalil ni, ialah orang panggil, orang panggil cerita saya yang baik ini ialah dari Allah. Ini bukan daripada syaitan, ini bukan daripada hawa nafsu. Tengok, kadang-kadang permulaan mari baik, mari nak semaya. Dulu tak pernah semaya qiyamul lail. Lo ning duk ngaji-ngaji bahasa nak qiyamul lail. Lepas qiyamul lail bahasa nak maya tasbih. Masalah, mari benda baik. Ini Tuhan nak memulia untuk hamba-Nya dan untuk manusianya.
dan terkadang orang panggil datang daripada pihak Allah juga. Wa qad yakunu, dan terkadang adalah ia al-khatir allazi min qibalillah, yakni telitase daripada Allah juga. Tapi terkadang bisyarrin, jahat weh. Telitase daripada Tuhan tapi jahat. Semua telitase semua tu dia kata wabil haqiqah minallah, daripada Allah. Kamu ada telitase jahat sana itu kawa imtihanan, yakni kerana Allah Taala nak uji, Allah Taala nak cuba, Allah Ta'ala nak sudi bagi hamba dia. Nak kata hamba yang ni email setara mana. Supaya kita kan kadang-kadang email kita ni ada naik turun. Email kita. Kadang-kadang kuat. Boleh buat belakang. Sunat kapit waktu dah belakang. Isyraq dah. Baca Quran pun dah. Ngaji pun dah. Zikir pun dah. Tasbih pun dah. Dah belakang. Kenapa? Email yang naik. Dia ketika email yang turun, tak usah kata sunat kapit waktu nak dah. Kadang-kadang jemaah pun tak ada. Kadang-kadang awal waktu pun tak ada. Ni Allah Ta'ala datangkan telitase yang tak baik, yang buruk, yang jahat. Imtihanan, Allah Ta'ala nak sudi mahmur itu. Allah Ta'ala nak uji. Wa taghlidzan lil mihnati, dan Allah Ta'ala nak memberati. Allah Ta'ala nak menyusahi, Allah Ta'ala nak memberat lil mihnati, yakni kerana bala dan uji. Tuhan nak ujikan hamba, dan Tuhan nak berat tetangnya sudi dan cuba Allah Ta'ala. Satu, makna kata benda telitase dari Allah kadang-kadang baik. Kalau baik itu Allah Ta'ala nak memuliakan kepada hamba itu. Misalnya orang ni kita nak mahu qiyamul lail, lagi pula boleh semaya katbik waktu, boleh baca Quran. Hak ni Tuhan nak mulia dia. Kadang-kadang ya orang duk ngaji dah, dah buat amal dah. Tuhan telitah mari wasa malah ngaji weh. Hak ni Tuhan nak uji dia, Tuhan nak sudi dia. Wal khatirul ladzi yakunu min qibalil mulhimi, dan bermula telitase. Telitase ni gapo? Dari mau tanya gapo telitase ni? Kena benda dak datal hati kita. Orang panggil perkara-perkara sing ti macam nacai ni. Ni marilah hati ni. Payah nak kecek mudah-mudah benda dak datal hati kita ni. Dak datal setelah tu, start fikir gitu, start fikir gini, start timur, start tergelar, start mari, start hilang. Tu. Benda dak mari, duk musing-musing, duk bergelombang-gelombang di dalam akal fikiran kita dan pula dalam hati kita. Sebab banyak dah benda dak datang baik ni. Budak ngaji fiqh golek ke datang takut dah ni. Fuak ngaji fiqh golek kena jadi takut, duk sorang tak leh takut, kadang-kadang jadi kesik. Patut pakai kadang-kadang cerita saya marinya, bahasa nampak benda tu, nampak benda ni, kadang nampak akar tulis di langit, nampak besar. Tu patut pakai. Deh. Lepas tu hak budak-budak biasa hak jadi sawat titas duk nampak teriak wang 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 tubik anglio belenyonya kan. Ya nampak setan, nampak jin saat ni tu di hadapan. Tu orang panggil cerita saya belaka tu. Tapi budak yang nak royak tak leh. Nak royak tu yang nampak bersin bertanduk, yang nampak muka udo, nampak mata berkacang, mata merah nyala. Ya nak royak tak leh, cuma dia teriak sebab tu jadi sawat tu. Kemudian telitah saya tu ada baik, ada jahat. Kalau telitah saya daripada Allah baik, itu Tuhan nak muliakan hamba. Kalau telitah saya tu jahat, Tuhan nak ujikan hamba. Dan pula nawi hamba saat itu kau tambahkan pahalanya. Dan dia katanya, wal khatirul ladzi yakunu, dan bermula telitah saya, yakni tersila. Mulai tergambar. Benda duk tergambar, tersila, gelai timbul dalam hati kita. Alladzi yakunu, yang adalah ia alladhi yatitase min qibalil mulhimi, daripada pihak mulhim, yakni daripada pihak mulhim dekat sini. Tengok diri kita ni. Ni otak kita kan. Paha otak kita ada orak depan ni. Ni kita royak semua ada orak pak ni. Pak dahak dekat sini. Dia sepuluh royak dah. Royak ni dia mari kotak. Pas royak seorang ni dia mari ke mata. Mari ke mata. Sakutlah kau ni. Sebab tu orang gitu teranah di batas saat ni tu apabila teranah kuat, orang ni oleh otak nak kesong. Faham maksudnya otak kita ni. Ni ya, kita tengok di dalam kitab Bajuri Sanusi bagi Al-Imam Sanusi, dia kata orang ni pala ni. Dia ada orang pak dahak ni, orang pak ni. Orang ni mari ke otak, orang ni turun ke mata, orang ni pergi ke telinga, orang ni pergi ke mulut. Orang ni belaka apabila seorang balik mutu dia teremah muka di atas dahi di atas mata, pergi heret.
Golek ke orang ni telinga pun jadi kurang nak dengar. Mata pun nak jadi kelabu. Kadang-kadang otak pun nak jadi teresok. Sebab tu nak ingat tu. Orang kita ni. Orang depan ni. Pasti dah telitah mari cah. Lah gitu. Lah gini. Star kot tu. Star kot ni. Sanusi. Kau cai si. Kau cai. Mai pula si. Daripada pihak mulhim la yakunu tiada adalah ia al-khatir daripada pihak malaikat mulhim ni. Nak kecek sia belai-belai lah ni. Sebab apa kecek sia tu nak turun hari ni. Kecek sia sikit-sikit nak kecek sia belako tak ada deh. Dia mau kena lengtai lepas dah ni deh. Lengtai main pre dia nah. La yaku awal khatirul lazi yakunu dan khatir yang adalah ia min kibalil mulhimi daripada pihak malaikat mulhim. Mulhim dole ni. Ni otak kita. Patah ni otak. Otak bersepakat dengan zakirah perak memori. Hei, komputer saya dengar tak? Komputer yang ada memori dia. Telefon ni ada memori. Berapa gig weh memori? Oh lah ni siapa 30 gig pun ada. Hayamai dulu kan 3 gig tu check up buh ramai kadang-kadang telefon tek tu tak nak gig dah. Lekat. Ramai banyak dah. Lagu pun banyak. Roye pun banyak ada chat dia tu. Lepas tu kalau telefon kan tak ada berdenyuk ni tak gini. Sebab berah. Memori dia tu penuh. Orang pun memori ada. Otak tu jadi, lepas tu isi dalam otak tu memori. Apa memori? Bahasa Arab panggil zakirah. Hak tu ingat teh. Lepas tu dia tak lek belakang ni. Dia jadi gadah apa? Jadi tinih. Otak kita dia 3 lapis. Kita dah oyak semua dah. Lapis pertama kita ngapa je dak pen ni. Ada dak pen ni ngapa? Esok nak periksa ngapa malam ngapa. Bawa masuk lebih bilik kelas nak periksa. Gambar tik dok gatik cerak tik tak cerak tik sebab kita ngapa semalam ni ya kau dah duduk di otak lapis saya pertama. Gambar ni kita mengapa tekel lepas derah lepas murajaah ayam mari duduk tengah. Memori tengah. Payah lupa sikit dah. Lepas kita duk mengapa lama kelama hari siapa bertahun-tahun ia pusing mari maklumat. Bahasa Arab panggil maklumat. Apa maklumat? Perkara-perkara hak kita tahu, maka ia mai sifat tak lek belakang zakirah memori lek belakang. Maka orang apabila maklumat dalam memori ni, ia tak lupa apa hati dah kan ni. Tengoklah sebab tu Hafiz tu kerana dah habis Hafiz 3 tahun, kalau kita orang ngaji luar negeri kena berderah 5 juz sehari. 5 juz sehari dalam masa seminggu khatam. 5 juz sehari, 5 juz seminggu khatam. Makna kurang-kurang sebulan kena khatam 4 kali. Kurang sekurang kena khatam 4 kali. Dalam 2 tahun tu kena derah murajaah. Khatam sebulan 4 kali. Bermakna kata 10 bulan kita khatam 40 kali. Dan apabila 40 kali, dia lekat menghidup belakang ni. Sebab tu dah tekan tu. Ni duduk di belakang ni. Lepas tu benda duduk titah dalam ni. Ya mai sini. Malaikat mulhim duduk sini. Ya wak rupa ya wak gambar wak silarai. Maka hati kita tergamak. Maka ya hantar naik ke otak kita. Ni hubungin. Ni. La yakunu tidak adalah ia al-khatirul lazi yakunu min kibalil mulhim. Tidak ada illa bi khairin. Malaikat baik. Cerita saya itu tidak ada malaikat baik. Adapun cerita saya daripada pihak Allah permulaan, ada kala baik, ini Allah Ta'ala nak melia kepada seorang hamba, dan kadang-kadang saat itu jahat, ini Allah Ta'ala nak ujikan kepada hambanya. Adapun ceritasan itu daripada malaikat mulhim, ini tidak ada malaikat baik. Kenapa boleh kata baik? Idh huwa. Kenapa baik weh ceritasan daripada mulhim ini? Idh huwa, kerana ia al-mulhim ni nasihun, dia satu orang yang nasihati kepada hamba Allah. Apa nasihun? Orang yang menasihati, yakni orang yang kana kibat. Salatan nasihun ay muridul lil khairi. Waidah. Apa dia malaikat mulhim saat itu dikata nasihun? Ay muridun lil khairi. Dia kana untuk hamba saat itu jadi baik, jadi molek, jadi comel. Bermakna kata malaikat mulhim duduk lek kanan kita ni, ya tidak ada, tidak lain tak bukan, ya kana kita nasihat kita duk kecek lelingon kita, duk bisik pada lingon kita dalam kepala otak kita, di dalam hati kita, tidak lain tidak bukan malaikat benar baik. Lagi pula ni mulhim ni mursyidun, duk menunjuk kilah ia khabar dua bagi huwa. Mursyidun
Lagi pula dok menunjuk kilah ia mulhim. Bermakna molek. Mursyidun dok menunjuk kilah ia lam yursal. Tiada diutus akan dia, akan mulhim. Allah Ta'ala tak utuhkan mulhim. Kerana lam yursal, tidak diutus akan dia, tidak dilepas akan dia, tidak dilatih akan dia oleh Allah akan mulhim, illa lidzalika, malaikan kerana dimakian itu. Dimakian mana? Lizalikal khair. Allah Ta'ala latihkan mulhim, tidak lain tidak bukan untuk nak jadi kebajikan kepada hamba. Rupa ni lah. Jadi Allah Ta'ala latihkan Rasul nak apa dia? Rasul tabligh, Rasul balang. Tuhan ataskan Rasul mai pada alam dunia, mari kepada muka bumi. Tidak lain tidak bukan, yakni nak mengajak manusia kepada Allah, kepada tauhid, kepada Allah. Supaya juga Tuhan bangkit dalam hati kita ada mulhim, maka mulhim ini diutus tidak lain tidak bukan malaikat Allah Ta'ala nak kebaikan kepada hamba itu. Lagi. Wal khatirul ladhi yakunu min kibalis syaitan. Tengok budak-budak ni semua, tengok perhati adik-adik semua. Niat molek, buka hati, buka telinga molek deh. Wal khatirul ladhi, dan bermula telitase, alladhi yakunu, yang adalah ia, yang didapati akan dia ataupun yang hasil ia, min kibalis syaitan, kainan wasabitan, ada dan sabitlah ia, min kibalis syaitan, daripada pihak syaitan. Dah litahnya tergamallah kaligu. Kita tahu ni jahat ni fikir lagu ni fikir fikir nak zina, dah fikir nak minum arak, fikir nak buat tak molek, fikir nak main judi. Tu telitah saya tu pesen tu. Dah tidak ada dan ada titasir pada pihak bagi syaitan. La yakun, tiada adalah ia al-khatiru min kibali syaitan, tiada ada illa bisyarrin, malaikan dengan kejahatan. Nak oyak kata titasir hak daripada syaitan, tidak lain tidak bukan malaikatnya kerana jahat. Syaitan nak jatuh kita dalam maksiat, syaitan nak menjatuh kita dari benda mungkar, syaitan nak pisah kita, nak kita jatuh dalam dengan kau macam dia. Waliyazubillah. Syaitan nak tipu, nak tipu kita semata. Sebab tu orang panggil tika syaitan ni, sebab tu orang tua-tua takwi kita masuk jambai dekat tika orang bel ke tungori. Waktu syaitan saat ni tu dia berehat dua tempat. Yang pertama dekat-dekat orang nak bengori. Satu. Yang kedua syaitan dia rehatnya dekat-dekat dengan subuh. Dua-dua ni tempat tidur syaitan. Sebab tu kalau kita nak pisah, nak bunuh syaitan, nak hamak syaitan, nak halau syaitan, dia kena halau ketika waktu mengorek dan pula ketikanya dini hari. Orang tua panggil dini hari mana? Yakni di antara pukul 4 syaitan masuk 4 tidur. Tu dia. Maka syaitan ni dia pisah gitu, pisah gini, tidak lain tidak bukan dia saat ni tu nak kita jatuh lah kejahatan. Cerita saya tu dia pisah nak jatuh lah jahat. Walaupun mula mari molek, pergi semaya bawa masuk semaya Pak Allahu Akbar. Dia mau terjadi musmaya awal ni. Ada pun dok pondok orang lambat komak kita pun orang komak lari tong masuklah semaya Allah Akbar. Ni. Kosak mula suruh semaya pas semaya tu kan orang. Kenapa tidak ada titasir daripada syaitan? Malaikat yang dengan jahat. Kenapa syaitan tu dia duk pisah, dia duk telitah, duk tergambar, sila hati kita dengan jahat? Irwa'an. Hati gila. Irwa'an. Kenapa tidak adalah titasir pada syaitan malaikatnya dengan jahat? Irwa'an. Kerana nak menyesak akan dia. Kerana dia nak menyesak. Perah nak menyesak. Nak kita sesak jalan. Sesak daripada jalan Quran, sesak daripada jalan hadis, sesak daripada ijma' ulama, sesak daripada macam-macam. Banyak dah sesak tu, banyaklah. Mana orang kita sesak pun banyak dah tak biasa semaya. Kadang-kadang setahun sekali tak biasa pergi sejid, seminggu sekali tu dah. Setahun sekali pun tak ada pergi sejid. Raya haji, raya puasa tak ada pergi juga. Belah ni deh, belah. Lepas tu kita biasa jumpa orang-orang tak pandai nak mengucap. Tak usah kata baca Fatihah, nak mengucap tak boleh. Orang Islam, orang mukmin Muslim tapi tak pandai mengucap. Dia mau kata, cuba mau katalah la ilaha illallah. Nak kata tak boleh. La ilaha illallah.
Belahlah kalau kita duk tara ni orang Islam nama mukmin tapi nak kata la ilaha illallah tak leh. Nabi kata man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam nyawa dia habis dengan la ilaha illallah, orang ni masuk syurga. Pas ni nak kata la ilaha illallah tak mana? Pas mana nak masuk syurga dia? Nak kata la ilaha illallah pun tak leh nak kata. Pasal tu, ya seru, ya witelitah, ya witegamar dalam hati kita, dalam otak kepala kita, dalam zakirah kita, dalam hati tidak lain malaikat jahat kerana dia nak tipu wisak kita. Nak wisak jalan. Dah duk molek-molek ngaji, khabar-khabar, duk jaga hotel. Duk ngaji molek-molek, kadang-kadang jadi menda bilai. Kadang-kadang duk ngaji pondok molek-molek. Oh, duk dalam hak ahang pula ada kerja dalam hak ahang. Wal iyazubillah la kuning. Dah banyaklah kita tengok pelajar-pelajar kita tu dah. Pelajar dalam kita dulu pun ada juga. Nah, sekarang hidup kerja, ngaji molek-molek tapi tipu oleh setan tu jadilah tu. Wastizlalan, dan kerana nak menipu akan hamba. Istizlal ni nak menurung hamba. Nak hamba tu jadi hina dengan sebab tipu daya dia. Dengan sebab setan tu tipu jadi terturung jatuh ia, hina ia dengan sebab tipu daya setan. Wa rubbama yakunu bil khairi, dan terkadang, yakni jarang-jarang berlaku kita wa rubbama terkadang ataupun jarang-jarang yakunu adalah ia al khatiru min qibali syaitan ni terkadang ada ia bil khairi telita saya molek. Molek setan dah mungkin semaya tak apa pergi semaya, tak apa mungkin ngaji tiba boleh ngaji pak tu baca sedap bismillahirrahmanirrahim pio baca dah kita perang. Nampak Zuhair tu comel, dia tipu kita dalam tu. Dalam dia buat apa? Nampak comel suruh ngaji. Tiba-tiba lah ngaji baca sedap pekuk lingok dah. Dia mau puji kata suara dia sedap. Lah makan naik wah. Lepas tu lah minggu tu tak ada kena semaya lah sejik menjala hidung dia. Wah. Ni takut kau pasal ni. Kalau sedekah pun dekah. Apa tu temik goyak tu dah tepek di papel deh. Goyak tombol kan dekah. Kisi 5 timbul wi, lepas tu lepas di situ. Jadi ngak jadi. Farid lah masya-Allah mu Farid. Wa rubbama yakunu bil khair makran, yakni kerana nak tipu daya. Makran kerana nak menipu. Dia wi datang benda kebaikan ke dalam hati kerana dia nak menipu. Wastidrajan, dan kerana dia nak mempenguah. Apa penguah? Yakni nampak tu nampak molek, nampak nyocomi, tapi dalam tu orang panggil hakikat, dia nak tipu kita, dia nak kenak kita, nak menjatuh kita dalam kesesatan. Supaya ni Allah Ta'ala rezeki, ada rezeki secara baik, orang panggil rezeki halal. Warizqu 'indal qaumi ma warizqu indal qaumi ma bihi tufi' wa qila la malma bal ma mulik wa matubi. Rezeki hak molek dia panggil rezeki al halal, boleh dengan titik puluh kita, tak ada curi orang, tak ada tipu orang, tu dia panggil rezeki halal. Hak tu Tuhan wi dengan penuh-penuh, Tuhan tak ada wi istidrak. Ada setengah tu wi di atas jalan istidrajun. Apa istidrak? Tuhan wi di atas jalan Tuhan marah, Tuhan penguat supaya kita pergi ayat 2 ekor. Ayat hak jinak ni seolah tak Tuhan wi kepada orang dapat rezeki. Ayat kita hak jinak kru. Kita buat nasi dalam batin, nasi dalam perut, dia pun mari masuk ke tuai dia rosak makan belah-belah. Hak ni orang panggil orang dapat rezeki dengan halal. Seolah supaya umpama air yang jadi nak masuk mari kru. Dia pun mari kita pun buat nasi dalam perut, ada lepung lepkah, dia pun makan, kita pun rosak ni. Orang panggil hamba Allah Taala, hak tu hawi dengan rezeki yang halal. Tapi hamba yang kafir, tapi hamba yang deraka ke Allah boleh rezeki juga, tapi buka bang judi, pagal lemu. Dia dapat rezeki banyak, tapi Tuhan wi di atas jalan Tuhan marah, Tuhan murka. Nanti Tuhan nak setok, dia tak khabar. Supaya juga syaitan dia wi kita tapi nampak benda molek tapi nak istidrak. Istidraj yakni nak penguat, lagi pula nak menipu. Walladhi yakunu min qibala hawan nafsi,
dan bermula telitase wallazi ay wal khatirul ladzi. Tengok weh, dan bermula telitase allazi yakunu, yang adalah ia telitase min kibali hawan nafsi, daripada pihak hawa nafsu, yang kunu adalah ia telitase daripada hawa nafsu ni bisyarri, dengan jahat weh. Telitase daripada hawa nafsu ni jahat lah weh. Nafsu kita yang nak kau, yang nak tabiat hak Tuhan jadilah diri kita ingin pada benda tak baik, ingin pada makan ni, ingin pada benda suka ingin pada larat tu nafsu kita, tabiat asal. Lepas tu orang panggil telitase daripada hawa nafsu tidak ada, dan ada ia dengan jahat. Wa bima la khaira fihi, dan pula telitase yang datang daripada pihak nafsu ni dengan barang yang tiada kebajikan padanya, pada barang. Makna perkara telitase dengan sebab hawa nafsu tidak ada kebaikan. Tak ada kebaikan. Lek molek tak ada rasa kalau nafsu ya ammar. Nafsu kita ni ada ammaratun, ada mulimah, ada apa lagi? Ammarah, lagi pula apa? Mulimah, lagi pula mulhimah, lagi pula mutmainnah. Orang mutmainnah ni tak apa, tapi for kita tak ada siapa je siapa mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu ya tak ada nak kejahatan, nak buat ibadat ke Allah, nak taat kepada Allah. Tapi nafsu hak pasti kita lala ni ya tak ada nak malaikat litasih yang dia ya duk seru kita, tak ada jalan kebajikan padanya. Tamannu'an dengan jahat dan tidak ada kebajikan baginya. Kenapa boleh kata tidak ada kebaikan padanya? Tamannu'an, kerana bersedak-sedak, kerana yang nak pada sedak-sedak mata. Sebut kata nafsu nak kesedapan. Wa ta'assufan, dan pula gapo dia? Ta'assuf. Yakni kerana gapo? Kuatnya. Makna ta'assufan, lagi pula tamannu'an tu kerana nak bersedak-sedak, dan pula nak kepada kecak-kecak, nak pada rasa itu, rasa ening, nak kecak tu, nak kecak ning. Tu anata ta'assufan dalam akhdhan ala ghairi tariq, yakni nak rasa di atas bukan jalan yang dikehendaki oleh Allah. Sekat tu tu kama dia kata wallahu a'lam qada tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka tafsir pula sikit nah. Tu dia. Ulaika lahum 'uqbad dar jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha amana min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Nanti tengok. Ulaika, bermula mereka itu alladzina sabaru, orang-orang yang bersabar. Orang-orang yang bersabar ibtigha wajhi rabbihim, kerana dia duk cari, duk tutup tetengah keredaan Allah. Dia sabar di atas gapo taat, dan dia sabar di atas bala, dan dia sabar daripada maksiat. Maka orang ini yang mendirikan semaya, dia berikan belanja kepada jalan Allah. Ulaika, bermula mereka itu tu alladzina sabaru ibtigha wajhi rabbihim ni, lahum, bagi mereka itu, bagi allazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim, uqbadar, bagi mereka itu negeri ataupun hujung jatuh tanah. Uqbadar ai al-aqibatu wa ida. Al-aqibatu tafsir uqbadar ai al-aqibatu, yakni hujung jatuh mereka. Hujung mereka saat itu hujung jatuh nah. Al-mahmudatu, yang dipuji akan dia, akan hujung jatuh mereka fid daril akhirah, pada negeri akhirat. Mana? Ia uqbadar. Ialah akibat hujung jatuh mereka saat itu dikatakan baik ataupun dipujikan oleh Allah ga. Jannatu adnin. Apa jannatu adnin? Ai jannatu iqamatin wa ida. Tafsir adnin tu apa? Hak tu yang sebut tu lah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tu
Gapo syurga adnin? Yakni syurga yang mereka mendiami ke dalamnya. Mereka yang bermukim ke dalamnya. Mereka duduk dalam tu, siapa tak tubik siapa ke bila-bila. Iqamatin yadkhulunaha. Yang masuk mereka itu alladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Masuk-masuk ai fiha. Wah itu. Ai fiha. Orang panggil sini ni kalau kita ngaji balaghah nama gapo? Ai mim babil hasfi wal isali. Wah itu. Yadkhulunaha tu kalau kita ngaji balaghah dalam ilmu balaghah dia panggil mim babil hasfi wal isal. Asalnya yadkhuluna fiha. Yadkhuluna fiha. Lepas tu dia buaikan fi, maka dia sana lapa yadkhulu kepada hal lalu dah. Sebab tu panggil babil hasfi, mim babil hasfi wal isal. Yadkhuluna, masuk mereka itu allazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim ni. Ai fiha, ke dalamnya, ke dalam jannati adni. Hum, bermula mereka itu tu nak takkid domain yadkhuluna. Hum, mereka itu saat ni yadkhulunaha tu allazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa man salaha. Tu dia panggil supaya apa ni? Supaya bori hum ni gapo tulis keluar, tulis bagi puak pandai. Wori wa apa syarah wori hum ni? Wori hum ni dia panggil dhamiru faslin, duk celah-celah di antara wa dhami dengan wa man salaha. Ini isyarat mendatangkan dhamiru faslin supaya nak wisah atahkan man salaha di atas wa dhamir jamu yang ada pada yadkhuluna. Boh molek. Ni kaedah ni. Hum wa isini kenapa dhamiru faslin? Yakni kerana nak wisah atas lafaz man dikatakan maktuf di atas maktufun alaih wa dhamir. Hum, mereka itu allazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Salah ta'ala kita takdir kali yadkhulunaha, lagi pula yadkhuluna fiha man. Kita kata yadkhulunaha, patut yadkhuluha man salaha, masuklah ke dalamnya, ke dalam syurga man salaha, mereka yang wa amal soleh. Duk tah dunia ya soleh. Apa soleh? Yakni orang baik. Tak biasa buat maksiat. Kalau buat maksiat pun sikit sangat ya kita tengok. Orang baik orang baik ku tengok ya budak giwe. Ya kecil gi budak ni ku tengok pelik. Tak biasa makan benda-benda pelik. Tak biasa main benda-benda pelik. Tak sayang orang. Kalau kita tengok lala ni, kalau tok guru kita gak daripada kalimat kedi. Kalimat kedi tak sayang orang ya kecil. Lepas tu tak makan barang becing ya budak. Otak dia tengok sekaligus ingat lalu dah. Lepas tu ada dia mau tanya. Kenapa kalimat kedi ni boleh otak dia makan tu lalu. Dia tengok kita sekaligus supaya dengan kantai kesan apa lah. Kali tu. Ingat. Dia baca sekaligus dia ingat. Lepas tu dia mau tanya sebab apa. Dia mau tanya babo dia Allah. Sebab apa yang kalimat ni otak dia ni makan tu lalu. Sebab yak kecil lagi kalimat ni tak makan benda becing. Ayah tak makan benda becing yak kecil lagi. Dia patah tak serupa dengan orang. Dah. Tak serupa dengan orang. Lepas tu man salah mereka yang baik. Ya budak lagi tak ngaruk. Duk tak serupa dengan orang dah. Dia mau buah, dia tak buah. Dia mau duk bersarama, dia tak bersang. Dia mau duk ramai, dia baca Quran. Tak serupa dengan orang. Kita tengok Nabi kita SAW. Orang kurih duk riuh dak pai sejid haram. Duk riuh dak pai Kaabah, duk pakak minum arak, duk telanjang bogai dak pai Kaabah. Nabi tak ada, Nabi duk bucu sore ya. Tak serupa dengan orang dah. Baik ya budak lagi dah. Man salaha, orang baik ni. Amana, beriman i'yaman. Man salaha ni min abaihim, daripada segala tok nenek mereka. Mereka itu allazina sabaru. Wa azwajihim, daripada isteri mereka. Wa zurriyatihim, dan daripada anak-anak cucu mereka. Masuk syurga lah kau weh. Sebab tu nak bini-bini pun pilih titih baris lebih baiklah sikit. Titih baris tu. Jangan semata bini nak tengok hak janguk semata. Tengok titih baris tu Titih baris ni tok guru ke? Titih baris ni tok email ke? Titih baris kerabat orang molek dak? Apa ni? Jangan dok tengok pak janguk nok lalu jangan. Nak pilih di titih baris. Sebab tengok ni. Salaha min abaihim, daripada tok nenek mereka orang baik mana? Orang baik ke orang tak baik? Orang ngaji ke orang tak ngaji? Orang molek ke orang tak molek? Tengoklah molek.
Sebab tu ya anak kita, benih kita nak gagah pun tengok di benih orang Tino kita ni tak sah lagi. Kalau kita ni gagah dah, kita ni orang baik dah, orang soleh dah. Pas bini kita orang solihah. Tengok apa? Keturunan ya, mai panjang ke atas tu, orang baik-baik saja tengok Nabi. 18 keturunan Nabi tak ada jatuh zina seorang habuk. Pas kita pun nak pilih orang Tino sikit je, nak pilih kita baik-baiklah. Nah, daripada tok nenek dia, bapak dia, wa azwajihim dan isteri-isteri mereka, wa zurriyatihim dan pula keturunan mereka. Wa illam ya'malu bi amalihim yakunu fi darajatihim takrimatan. Dan jika tidak beramal mereka itu abauhum wa azwajuhum ataupun man salahati, tak ada wa amal banyak. Amal tu ya buatlah, tapi buat mereka tidak memperbuatlah mereka itu bi amalihim dengan sebab amalan mereka. Tapi mereka ni daripada orang yang sabar, kerana carikan tetangnya keredaan Allah, mereka saat ni tu semaya, mereka membelanja di jalan Allah. Amalan mereka bukan banyak sangat, tidak beramal dengan amalan mereka yakunu adalah mereka itu man salaha dan pula allazina sabaru, ada mereka itu fi darajatihim, pada segala pengkat mereka, pada segala darjat mereka. Kenapa? Amalan kita tengok tak ada kuat mana. Tak apa, buat apa demo ni mulia tu lalu. Demo tu semaya aku tengok dah. Maya terawih mek pukul 9, siapa pukul 2 mai terawih. Baca puluh-puluh juz. Tapi tengok tak ada lahana ni. Demo ni buat tawih biasa. Ya pukul 9 sampai kita tak pukul 8 sampai 9:30. Tapi nampak menekak. Derjat yo tinggi. Tengok cik molek. Fok ni buat amal ka dari pukul 9, pukul 8 sampai pukul 1 terawih. Lekuk dahi-dahi. Tapi derjat tak ada menambung mana. Hak ni buat tamadah sikit-sikit ya. Tak ada kata banyak sangat. Tapi martabat di segi kalangan manusia, di segi Allah Ta'ala pun tinggi. Ni kan apa? Cik mik diri. Sebab apa? Buku hati. Hati. Bila Abu Bakar lebih di atas sahabat-sahabat lain. Sebab apa Abu Bakar? Abu Bakar semaya tak banyak. Amalan tak banyak Abu Bakar. Tapi ya saleh, ya baik, ya taat pada ni. Buku apa Abu Bakar tadi amalan lebih? Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi turun malam tu Nabi turun Isra'. Nabi naik Isra' dan Mi'raj, naik ke langit pertama, langit kedua sampai kepada Sidratul Muntaha. Di sana lagi sampai Mustawa. Nabi turun mari. Nabi turun di Safa. Nabi duduk di Bukit Safa. Nabi panggil yang Quraisy, hei Quraisy, malam aku naik ke langit. Mu mari ta'al. Pafak Quraisy tu baik mana? Tu baik di bucu Jiyak Qamar. Kita tengoklah sejarah. Jiyak Qamar lah ni dek celah mana? Di antara Safah, Jebsa dengan masalah. Nah, ni kini hotel ini. Yang kita mari belah lek ni, mari belah lek Babul Malik Faisal ni, tu bik lek tangga lek ni. Nah, tu Jebsa tinggi tu. Pas itu orang panggil bila ka? Orang panggil Safah, orang panggil Pondok As-Safwah ataupun orang panggil Jebsa situ. Pas tu lekok mari ni, pas tu celah tu orang panggil jalan mari. Jiyak, orang panggil Jiyak Qamar, bukan Jiyak Musafi. Fok kafir Quraisy, tu bik kau tu Nabi panggil ya Quraisy, ta'alau mari kamu. Aku nak wayak padamu hari ni. Gapo mau nak wayak? Aku nak wayak tambah aku naik ke langit. Aku Isra' Mi'raj, naik ke langit. Lepas tu mu naik ke langit, Muhammad. Nak ke langit bujah. Nak menetai mata. Mu naik ke langit. Lepas tu mu klik bila? Aku klik pagi ni. Ya kazzab anta ni. Anta kazzab Muhammad, anta kazzab. Lepas tu Nabi royak kepada Abu Bakar. Royak Abu Bakar, malam aku naik ke langit. Tu bawa aku pergi Isra' Mi'raj. Aku jalan pada Mekah sampai kepada Baitul Maqdis. Lepas tu aku naik ke langit. Lepas naik lagi timur semaya ke tu. Aku klik mai ke bumi. Abu Bakar kata nak. Amantu bika. Aku beriman dengan engkau ya Muhammad. Ni muroyak kata mu naik langit yang 7, naik pada Sidratul Muntaha. Kalau muroyak naik di sana ada no, aku beriman dengan engkau. Sebab tu buku iman Bakar lebih tu. Sebab tu Nabi gelar As-Siddiq dia tu. Tu butir ya butir. Deh. Dah Faisal ni Faisal. Azab molek nampak. Yang kunu fi darajatihim takrimatan lahum. Kerana nak memulia bagi mereka itu. Tengok. Wal malaikatu yadkhulu alaihim min kulli babin, dan bermula para malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam syurga isa yadkhuluna, masuk mereka itu malaikat
alaihim ke atas mereka itu atas allazina sabaru, lagi pula ibtigha wajhi rabbihim, lagi pula waman salahan ini. Malaikat masuk pintu ni, ini pintu dah, pintu syurga. Malaikat ada lenung, malaikat ada lenung, malaikat ada ni. Kata ahlan wa sahlan bihudurikum. Ahlan mun ahli kuda wasalawat bermudah-mudah dengan hadir kamu. Malaikat nanti sambut dak pai pintu pergi pergi demo duk tunggu dah di pintu sah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Bahasa Arab, bahasa kita masuk. Deh, ini malaikat duk tunggu setiap-tiap pintu alaihim ke atas mereka itu. Masuk malaikat ke atas mereka min kulli babin, daripada tiap-tiap itu weh. Deh, masuk daripada tiap-tiap itu. Itu mana? Min abwabil jannati, daripada segala pintu-pintu syurga, awil kusuri, dan daripada mahligai-mahligai syurga. Macam mana? Min abwabil jannah, daripada segala pintu-pintu syurga, awil kusuri, ataupun daripada mahligai-mahligai syurga. Malaikat sana itu masuk gi, wi saleh, wi tahniah, uhanniukum, aku mengucap tahniah pada kamu hi ahli syurga. Dah. Bila malaikat tu masuk kata mereka, awwaladukhulim, takluk pada yadkhulu dah, syarah dengan mata. Masuk mereka itu malaikat ke atas mereka itu atas allazina sabaru wa aqamus salah, lagi pula wa man salaha. Bila malaikat masuk, awwaladukhulihim, pada permulaan masuk mereka itu ahli jannah daripada allazina sabaru wa man salaha. Awal mereka itu masuk, malaikat dah litahniati, baca mulai, kerana ucap tahniah oleh para malaikat, kerana ucap selamat mereka kepada ahli-ahli syurga. Malaikat kata nak ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Tu kelima Arab tu. Sebab tu kita kena gunalah lapak Arab. Kalau bahasa Melayu kita, selamat sejahtera, masuk marilah, masuk mari, masuk selamat sejahtera. Kalau bahasa Arabnya ahlan wa sahlan wa marhaban bik, ataupun ahlan wa sahlan bihudurikum. Ahlan wa sahlan, bermudah-mudah, dan kamu ini ahli aku, dan pula selamatlah engkau dengan kehadiran kamu semua ni. Deh. Yang kuluna, ini malaikat berkata, yang kuluna, berkata mereka itu malaikat. Malaikat kata nanti kau masuk setiap pintu daripada pintu syurga, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Ini malaikat kata, salamun, bermula kesejahteraan itu, kainun wasabitun, ada dan sabitlah sejahteraan itu daripada Allah Ta'ala alaikum, ke atas kamu. Kenapa boleh kata kesejahteraan saat ni itu selamat ke atas kamu? Malaikat kata, ni ucap tahniah malaikat kepada ahli syurga. Salamun alaikum, bermula kesejahteraan itu ke atas kamu. Sejahteraan bima sabartum, dengan sebab sabar oleh kamu. Sebab dia tak kena bisabrikum fid dunya, dengan sabar kamu taat kepada Allah, sabar kamu di atas bala, sabar kamu di atas taat pada Allah, sabar kamu di atas menyakiti dan bakit bangunkan semaya, dan pula kamu saat ni nafkah di jalan Allah. Tu sabar kamu tu bima sabartum bisabrikum fid dunya. Orang panggil ketika ni orang panggil mas, maka ma masdariyah. Tak tidak. Okey bawah. Sebab dia takwil tu. Sebab syarah takwil bisabrikum fid dunya, ini isyarat kepada ma masdariyah. Nah, bangun di. Nah. Farid bangun di Farid. Fa ni'ma uqbaddar, maka sebaik-baiklah tepat saat ni syurga. Fa ni'ma, maka sebaik-baiklah syurga saat ni uqbaddar, yakni hujung jatuh dan tepat mendiami yang terakhir. Umur yang terakhir bagi kamu yang terbaik ialah syurga. Apa uqbaddar? Uqbakum, ialah hujung jatuh bagi tepat mendiami kamu, ialah kena pada syurga jannatu adnin. Syurga ada apa? Jannatul firdaus. Ada syurga apa? Jannatul naim. Ada apa? Jannatul darul khuldi. Ada jannatu adnin. Mana jannatul firdaus? Ialah dikatakan syurga bagi orang yang tinggi sekali. Kalau kita kecek ke hotel ke, hotel hak 5 bintang. Lebih datu lagi, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam nama kata jannatul khuga al-maqam al-mahmudi. Pas syurga fofok kita nak masuk syurga mana?
Lepas tu kita fikirlah kita masuk syurga mana deh. Habis kat tu bagi orang-orang yang beriman dengan Allah. Lepas tu Tuhan nak cerita puak-puak hak karut pula, puak-puak hak jahat pula, puak tak ikut dengan jalan yang Allah Taala. Tengok. Walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih. Dan bermula orang-orang yang membata mereka itu, yang mempelesu mereka itu jalan Allah, akan janjian Allah. Dia mempelesukan akan janji Allah, dia membatalkan janji Allah min ba'di mitsaqih, selepas daripada Tuhan ambil janji. Selepas daripada Allah Taala janji, maka dia batal. Tuhan suruh semaya, tak semaya. Tengok. Tengok ulaika lahum uqbaddar. Bermula mereka itu allazina sabaru, yang gapo ibtigha wajhi rabbin, tak kalah tu. Jadi Tuhan kata bagi orang-orang sabar kena carikan keredaan Allah, dan dia mendirikan semaya, dan dia nafkah di jalan Allah, maka bagi mereka itu ialah tempat mendiami, ialah syurga jannatu adnin. Lepas tu bagi mereka itu saat itu dapat selamat. Malaikat saat itu akan beri tahniah. Kamadin yadkhulunaha bisalam. Nah, yadkhulunaha, masuk mereka itu. Tengok asal yadkhuluna fiha. Dalam balaghah panggil mimba bil hasbi. Dia panggil ilmu balaghah ni. Ini namanya ilmu balaghah ataupun mantiq apa? Badik dan pula ma'ani. Daripada hazah, hazah apa? Hazah fi. Wal isal patah hazah fi tu baik, maka hubung kelima yadkhulu kepada ha. Dia panggil yang ni hazah fi, harah ja, lepas itu hubung ke lafaz fi'i yadkhulu kepada ha. Ning dalam balaghah panggil ba mim babil hasfi wal isal. Daripada ba hazah, hazah kan masalah fi harah ja ni buat tu baik. Lepas pada tu hubungkan fi'i mudhari' kepada ha. Kamar kita tengok yadkhulunaha, tengok betul-betul. Jadi ha nampak jumpa jadi maf'ul bagi yadkhulu. Tapi yadkhulu kita tak tahu dah, orang panggil ba. Dakhala yadkhulu, fa'ala yaf'ulu, wa bina'uhu lil lazimi. Bina dia tu lazim, fi'il lazim, maka fi'il lazim tak ada maf'ul. Pakok mana yadkhulunaha nampak supaya maf'ul. Orang panggil hazah, hazah fi. Afi tu orang panggil mimba bil hasfi wal isal. Kalau dalam nahwu orang panggil mansubun binaz'il khafidi, dengan hazahkan harah khafat. Tu lah nahwu panggil lah tu. Deh. Yadkhulunha. Apa tu musannifnya pergi seli pula hum ni. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Masuk mereka itu ke dalamnya, ke dalam syurga jannatun na'im. Masa apa dia masuk? Allazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim. Patu masuk pula man salaha. Man ni atas pada wa dhamir ni. Patu no atas gana ising zuhir di atas dhamir. Sebab tu dhamir ni musannif kita mendatar dengan dhamir faslin, nak takkidkan dhamir waw ni. Apabila tak mendatar dhamir faslin, maka tidak sahlah nak atas man di dalam waw dhamir. Tu faham molek. Tu mendatar dhamir takkid dah. Lepas tu selagi tahniah mengucap selamat malaikat kepada orang-orang beriman ke dalam syurga. Malaikat tanam, salamun alaikum bima sabartum. Bermula kesejahteraan dan selamat itu hei orang-orang di dalam syurga ataupun orang beriman. Bima sabartum, dengan apa sabar kamu dalam dia. Bima sabartum, dengan bisabrikum fid dunia, dengan sabar kamu bangun semaya, bangun qiyamul, bangun baca Quran. Dengan sebab kamu ni lah Allah Subhanahu wa taala bagi syurga untuk kamunya. Dah, gitulah lebih kurangnya. Tengok. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Dan bermula gapo dia? Yakni bermula orang-orang yang membatalkan janjian Allah. Dia batal janji Tuhan. Tuhan suruh semaya, dia tak semaya. Tengok orang kafir. Dia tu dikhitab tak dengan taklif Allah, khitab. Tapi kan dia tak semaya. Yang malah dia batal janji Allah. Bila dia batalkan janji Allah, min ba'di mitsaqihi, selepas daripada Allah ambil janjikan akan mereka. Selepas daripada Allah Ta'ala ambil janji mereka, mereka pun silap janji. Mereka pun batalkan janji. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi. Dan dia memutuh, dia kerak ma amarallah. Dia tak ikut, dia tinggal. Di mana memutuh?
dia tinggal, dia putus akan barang yang menyuruh oleh Allah bihi dengan dia, dengan barang. Ya tinggal barang ya Allah Ta'ala suruh ya tinggal weh, ya tak ikut, ya tak turut. Kenapa? Kerana dia turut hawa nafsu dia, maka dia tak turut, ya potong, ya kerak tentang janji Allah Ta'ala. Kemudian allazina yanquduna ahdallah ni ayyusalam, ialah bahasa dihubungi akan dia, dihubungikan dia, ditercampaikan dia amarallah bihi, disampai ke dia barat dia tak turutkan titah Allah. Dah bahasa dihubungi akan dia akan amarallah bihi, bukan perkara tu dihubungi kepadanya, tapi dia ni wa yufsiduna fil ardi, dan mempasiklah mereka itu alladzina yanquduna ahdallah, dia mempasik, dia membinasa fil ardi, pada bumi Allah. Ya pasik dengan apa? Bil kufri wal ma'asi, dengan kekufuran dan dengan deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazina yanquduna ahdallah, bahasa disampai dihubungi akan amarallahu bihi, barang itu tercampai kepada dia tapi tak seturut. Suponing ya, orang duk mau kita ni dah tertengok ulama duk royak Allah ni dengan YouTube ke apa siapa belaka wajib semaya, wajib puasa, benda tu siapa titah Allah. Adapun kita tak orang baru masuk Islam, orang duk ke dalam bukit sepo duk ke mana pun kita kata duk kono, aku halal bala tu nak ulama tak siapa, pengajar tak siapa tu lah. Nima amar Allah tu sudah sampai kepada dia, sampai kepadanya, tapi ya kerak juga, ya tak seturut juga. Lagi pula buat pasik pula di bumi Allah. Orang ni gapo dia tengok, ulaika lahumul la'nan walahum su'ud dar. Bermula mereka itu orang yang membatalkan janjian Allah Ta'ala ni, lahum bagi mereka itu, bagi allazina yanquduna ahdallah, al-la'natu, ialah laknat Allah, murka Allah, kutuk Allah. Apa al-la'nah? Tengok, al-bu'adu min rahmatillah. Baca molek. Gapo dia al-la'nah? Ay al-bu'adu, yakni jauh seorang itu ataupun mereka itu an rahmatillah, daripada min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Orang jauh daripada rahmat Allah weh. Lagi pula walahum su'uddar, bagi mereka itu dikata jahatnya rumah tempat mendiam miskat tu dulu. Peka sikit. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata walau fil ghuslil wajibi, dia katanya jikalau dia tu menyeleh ataupun dia membasuh al wajibi, pada basuh ke yang wajib. Dah. Adapun kalau dia saat ni tu pergi basuh, pergi mandi, lagi pula menyeleh, maka telajukkan air pia puasa ni, ya puasa, maka dia saat ni pergi menyeleh. Kerana nak membasuhkan perkara-perkara yang ada dalam hidung dia, masalah mulut dia, dia pergi nyeleh air. Maka telajuklah air tu masuk dalam batin telinga, dalam lubang tengok dalam ataupun hidung dia, maka batal puasa dia. Walau dan jikalau, apa walau? Ay walau sabaqal ma fil ghuslil wajibi, dan jikalau kata batal tarana, walau kana al-ghuslu, dan jikalau apa? Ay walau sabaqal ma, dan jikalau terlajaklah oleh basuh ke ni, terlajak air sebab basuh sana itu fil ghusli, ataupun pada basuh al-wajibi, yang wajib. Walaupun basuh saat ni tu wajib kalipun, asalnya basuh wajib kau dah ni ya. Basuh kita tak nak sana, basuh kau kita tak basuh wajib ni, kau dah ni wajib ni. Wajib tu basuh tu. Lepas tu dia telajak basuh wajib yang dia masuk dalam lubang hidung. Basuh wajib dia masuk dalam tekak. Maka lagu ni batal. Sebab apa? Sebab ia menyeleh. Jikalau basuh wajib kalipun, kalau ia nyeleh, batal. Kerana apa boleh kata batal? Lagi pula dikatakan walaupun nyeleh, kerana nak basuh yang wajib, linkarahatil rimasi, kerana makruhlah masa Allah menyeleh saat ni tu kita puasa nak menyeleh. Walaupun katuk lubang hidung, katuk lubang telinga, masalah makruh dah. Nyeleh tu makruh dah ketika puasa. Walaupun tak masuk, yakin tak makruh weh. Laguan apa ni ya? Supaya kita kata orang tino baik. Walaupun juga orang tino ni kalau kita dengar suara dia bukan suara tino juga. Jadi makna kata tak ada bawa pada fitnah. Pasti ya baik. Maka orang tino baik saat ni dilarangkan. Karena suara dia tu membawa pada jadi fitnah. Walaupun kita tahu suara ya saat ni bunyi jatuh terus ni, walaupun begitu makruh retino beh.
dilarangkan oleh syarak. Makruh. Supaya ni apabila seorang itu puasa, dia nak basuh yang wajib rata je nyelai, maka sebut tu nyelai bila puasa tu makruh dah. Kasabki ma'il madmadah, seperti mentelajak, yakni telajaklah oleh basuhkan madmadah ni. Telajak air kita saat ni berkomo. Komo dah komo sekali ya, kita tak komo tu kalau basuh gitu pun tak apa dah. Tapi ni telajak air ya komo masuklah tekak bil mubalaghati, dengan bersangat teh ilal jaufi, masuk ke dalam rongga dia, di dalam leher dia, ma'atazakkuri, serta ingat as-saim lis-saumi, kata dia puasa, wa ilmihi, dan mengetahui ia gapo, ia gapo dia tu, dan mengetahui nyonya as-saim bi adami masyru'iyyatiha, dengan tidak disyarakkan dia akan al-mubalaghah. Tak ada kena syarak dia puasa, tak ada dititah, tidak dipegalak oleh syarak, suruh kita mubalaghah komo secara kuatnya. Bi khilafihi, dengan bersalahan nyonya as-saim bila mubalaghatin. Kalau dia puasa tapi syarak sungai, boleh kita komo, tapi komo sekadar, jangan duk tekan hau kok. Dak. Masalah tak ada kau bersangat teh, hak tu syarak suruh, hak tu syarak saat ni kita, hak tu syarak menggalak, adapun menekan yang ni berkomo sangat teh, hak tu syarak tak sungguh. Wa kharaja bi qauli, dan keluarlah dengan kataanku, kataan musannif, kata Nawawi. Kata dah ya katanya, wa kharaja bi qauli, dan tengah kata, dan keluarlah dengan kataku, kata musannif, annahwi janabatin, daripada seumpama janabah. Seorang ni mandi kerana janabah, kerana berjunung. Apa berjunung? Daripada mari haid, ataupun berjunung daripada nifas, ataupun berjunung daripada setubuh masalah. Keluar dengan kataku daripada annahwi janabatin al-ghuslul masnun, oleh basuh yang disunat. Ni keluar dengan kata aku tu, basuh disunat tu keluar. Jadi makna kata kalau kita berpuasa, lepas tu kita pergi mandi, kita saat ni tu habis belum daripada kita tahu pukul nak berapa? Ayat ni kita tahu nak pukul 12 malam. 12 malam ni kelek malam. Lepas tu kita pergi makan sahur. Lepas makan sahur kita pergi mandi lepas subuh. Kerana nak sembahyang subuh. Ataupun demo tu nyong nak. Nyong subuh malam. Pukul 12 1 malam subuh. Lepas tu makan sahur siap tu baru kat subuh pergi mandi. Kata aku daripada nahwi janabatin al-ghuslul masnun, keluarlah oleh masalah mandi sunat. Wa ghuslut tabarrudi, dan mandi kerana nak mensejuk tubuh, mandi kerana nak mensejuk tubuh. Dah gak mandi oi, kerana junub junub semata tak erat juga, lembut kepala lutut weh. Faham dia panah berdoa bahasa menyok belengah ke mandi. Mandi kerana orang panggil nak mensejuk tubuh. Tengok fayuftiru, maka tafriq pada kharaja, fayuftiru, maka terbata ia saumuhu, bata bisa kima ing fihi, dengan sebab telajaklah oleh air fihi, padanya, pada al-ghuslil masnun wa ghuslit tabarrudi, pada mandi yang sunat. Kalau kita telajak air masuk di dalam rongga, lubang hidung, mandi sunat, mandi hari Jumaat masalah. Hari ni Jumaat malam ni kita puasa, lepas tu bawa subuh tu mandi sunat Jumaat saja, aku mandi sunat Jumaat, mandi gong-gong, nya telajak air masuk le hidung, telajak air masuk le telinga, maka batal. Adapun kali kita mandi kerana janabah, tapi kita mandi kita telajak air, hak tu jawab kata tak batal. Kita masalah dulu. Walau bilan rimasin, ai walau kana sabkul ma, dan jikalau adalah telajak air bilan rimasin, dengan ketiada dia saat ni tu dengan tiada nyelai sekalipun, tapi ya mandi mandi sunat, ataupun ni kerana sejuk biar puasa, tapi yang kita telajak air masuk dalam hidung walaupun tak nyelai, batal juga puasa dia. Sekat tu kami dikata wallahu alam.